Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung pada persoalan yang kedua daripada kitab An-Nafaisul Ulwiyah fil Masail Sufiyah. Baik. Soalan yang kedua berbunyi, wasa'alahu sayyidul madhkur aidan. Ditanya persoalan yang kedua. Soalan yang kedua ditanya oleh orang yang sama daripada penyoal yang sama pada soalan yang pertama. Siapa dia? Iaitu As-Sayyid Syarif Al-Ali Abu Bakar bin As-Sayyid Syekh As-Saqqaf Ba'lawi. Soalannya, an hukmi sayyiatil arif, tentang hukum keburukan orang arif. Keburukan orang arif, mana keburukan yang dilakukan oleh orang arif. Fa ajabahu radhiyallahu anhu wa madana minhu. Maka Imam Habib Abdullah Al-Haddad menjawab, al-arif fi istilah as-sufiyah syakhsun amana billahi ala basirah. Orang arif pada istilah orang-orang sufi iaitu syakhsun, satu orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan mata hati. Wa alima maftaradallahu alaihi min ta'atihi, dan dia mengetahui perkara yang difardukan kepadanya daripada perkara taat. Wa maharrama alaihi min ma'siyatihi, dan juga dia tahu bahawa tentang perkara-perkara yang diharamkan kepadanya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Famtathala wajtanaba, maka dia mengikut perkara yang difardukan dan dia menjauhi perkara yang dilarang, yang diharamkan. Thumma akhadha yakthuru an-nawafil al-muqarrabati ila Allah, kemudian dia memperbanyakkan an-nawafil, perkara-perkara sunat al-muqarrabata ila Allah, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala. Setelah selesai perkara yang fardu, menjauhi perkara yang haram, dia memperbanyakkan perkara-perkara sunat yang dapat mendekatkan diri, ibtigha'an zulfa ilahi subhanahu, kerana mencari menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta asyraqat alaihi anwarus sa'adah, sehingga terpancarlah dengan perbuatan dia tadi, amalan dia tadi, wajib yang dibuat, dengan perkara haram yang ditinggalkan, dan memperbanyakkan perkara sunat, terpancarlah anwarus sa'adah, nur ataupun cahaya-cahaya kebahagiaan. Wasara al-ghaibu fi haqqihi kasyahadah, maka di sisi orang-orang yang arif, perkara ghaib itu menjadi seperti perkara yang nyata. Wa hadahu al-haqqu sabilahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Wa ja'ala lahu furqanan, dan Allah Taala telah memberikan mereka furqanan, ilmu dalam membezakan perkara yang hak dan juga yang batil. Dia kenal yang mana yang betul, mana yang salah. Wa 'allamahu min ladunhu 'ilman, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sebut sebagai ilmu ladunni. Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebut lagi, thumma innal arif wa in wasala ila hadhihi al-martabah ila hadhihi al-rutbah fajaizu suduri sayyi'at anhu wa jaizu 'iqabi 'alayha syar'an wa 'aqlan. Orang arif itu, sekalipun mereka mencapai satu kedudukan begini, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih lagi harus pada syarak dan harus pada akal untuk berlakunya keburukan. Masih lagi harus untuk berlaku keburukan. Baik.
لأن غاية العارف أن يكون وليا ونهاية الولي أن يكون محفوظا. Masih lagi boleh berlaku keburukan kerana mereka bukannya maksum. وقد ثبتت المؤاخذة لجماعة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على أمور صدرت منهم. Bahkan telah sabit ataupun telah warid kisah-kisah daripada Quran dan hadis yang menyebut berkenaan dengan al-mu'akhadhah, iaitu balasan kepada jama'atul minal anbiya wal mursalin, sekumpulan daripada para jamaah minal anbiya di kalangan para nabi sekalipun dan juga pada para rasul. Juga berlaku balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang keluar ataupun yang hasil daripada perbuatan mereka. Wa min dhalika mahalla bi Adam sallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam hina akala min asy-syajarah. Di antaranya peristiwa yang berlaku pada Nabi Adam, yang berlaku pada diri Nabi Adam ketika mana dia memakan buah daripada pohon syurga. Berlaku mu'akhadhah, iaitu balasan, di mana Nabi Adam dikenakan balasan keluar daripada syurga. Mana ada balasan. Wa bi Dawud sallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam hina sadara minhu tilka an-nadhara aw al-khatira. Dan juga balasan kepada Nabi Dawud ketika mana Nabi Daud dalam bab memelihara pandangan, menjaga pandangan, ataupun khatirah, lintasan hati, kena jaga. Nabi Daud dalam masalah an-nazar, melihat, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di atas apa yang dilakukan oleh para nabi. Nazarah, masalah melihat pada sesuatu yang tidak sepatutnya dia lihat. Awil khatirah, ataupun pintasan hati yang berlaku pada Nabi Daud yang tak sepatutnya dia tak sepatutnya berlaku pada seorang nabi. Jadi Allah Taala telah memberikan balasan. Wa bi Sulaiman sallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam hina waqa' minhu dzalikal mail. Begitu juga pada Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala memberikan mu'akhadhah, iaitu balasan di atas kecenderungan hati dia. Dia cenderung hati pada satu perkara yang tidak patut. Alladzi lam yadhhar alaihi min al-amal bihi wala dharrah. Sekalipun dia tidak zahir, tak nyata pun amalan yang buruk-buruk pun, hanya dah lintasan ataupun lintasan hati saja, itu pun telah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh sebab itu fajumhurul muhaqqiqin qailuna bi asmatil anbiya alaihimus salatu wassalam min al-kaba'ir anil kaba'ir was saghair. Golongan ulama muhaqqiq, ulama yang muhaqqiqun berpegang bahawa para nabi-nabi dan juga para rasul itu maksum daripada perkara dosa besar dan dosa kecil. Apa yang berlaku pada para nabi itu hanyalah ala sabil khata' wa nisyan, hanyalah disebabkan berlaku al-khata', tersalah saja, wa nisyan, dan sifat lupa manusia itu. Wa qad alima wa taqarrara anna al-a'mal as-salihah. Baik, dalam sini dia menyebut bahawa amalan-amalan yang baik
allati tasduru 'anil 'arif, yang keluar ataupun yang dilakukan oleh orang arif, yazidu thawabaha 'ala ghairihi, berlipat kali ganda, wa tatadha'af aidan ad'afan katsirah. Amalan baik yang dilakukan oleh orang arif itu berlipat kali ganda pahalanya daripada amalan orang biasa. Orang biasa buat benda yang sama, tapi pahala orang arif buat itu berlipat kali ganda. Oleh sebab itu, kadzalika ma yasduru minhu minas sayyi'at. Oleh sebab itu, amalan-amalan jahat sikit juga begitu juga. Ta'zimul mu'akhadhatu 'alaiha, balasan kepada kejahatan ataupun amalan jahat yang dilakukan oleh orang arif juga berlipat kali ganda juga. Dapat pahala berlipat kali ganda kalau melakukan kebaikan, dan dapat dosa berlipat kali ganda jika melakukan kejahatan ataupun kalau yang tidak baik. Alam tasma' ila qawlihi ta'ala, Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebut, tidakkah kamu mendengar pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai para isteri Nabi, siapa di kalangan kamu yang melakukan keburukan yang jelas, yudha'af laha al-'adzab, akan digandakan azab dhi'fain, 2 kali ganda. Ini menyatakan bahawa buat dosa dapat lebih banyak. Kalau orang awam buat dosa dapat satu, contohnya kalau orang yang arif, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala buat dosa dapat 2. Baik, kemudian seterusnya Imam Habib Abdullah Al-Haddad mendatangkan beberapa cerita tentang dosa ataupun keburukan yang berlaku pada orang arif. Wa qad balaghana 'anil arif ibn Jala annahu nazara ila amrad jamil faqila lahu atajidanna ghibbaha walau ba'da hin fanasiya al-Quran ba'da dhalik. Kisah yang berlaku pada Al-Arif Ibn Jala, ketika mana dia melihat Amrad. Amrad ini satu lelaki yang belum ada janggut lagi. Dia nampak cantik. Maka itu tidak sepatutnya berlaku pada orang arif. Tidak sepatutnya terlintas dalam diri orang arif. Nampak, tengok Amrad, dia rasa cantik Amrad ni, budak ni cantik ni. Kemudian telah dicakap ataupun diberitahu kepada dia, kamu akan dapat akibatnya dari perbuatan kamu itu, walau ba'da hin, walaupun dalam selepas ini beberapa ketika nanti kamu akan dapat. Apa dia yang dapat? Fanasiyal Qur'ana ba'da dhalik. Maka dia lupa habis Quran yang dia hafal selepas pada itu. Itu antara muakhadhah ataupun balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kemudian ada banyak lagi lah. Wa khatara li ba'dihim khatirul ma'siyah wa huwa fi shalah. Dan ada satu ketika orang arif, dia dalam solat, dia datang khatir untuk melakukan maksiat. Apa yang berlaku? Faswadda jami'u badanihi wa baqiya muddatan hatta syafa'a fihi ba'dul muhaqqiqin. Apa yang berlaku pada dia? Seluruh badannya menjadi hitam, dan kekal hitam beberapa tempoh lama, sehinggalah disembuhkan ataupun telah diubati oleh ba'dul muhaqqiqin, beberapa orang-orang yang alim telah datang dan
mengubatinya, maka dia baru sembuh. Itu antara perkara yang berlaku. Dan satu kisah dinakalkan juga, wara'al Junaidu faqiran, kisah Imam Junaid ketika mana dia melihat seorang fakir, yas'alun nas, meminta kepada manusia. Maka faqala fi nafsi, maka dia berkata dalam diri dia, law ishtaghala hadha bil kasbi kana ahsan lahu. Kalaulah budak ni dia bekerja kan lagi baik. Falamma qama ila wirdi bil lail, ketika mana dia malam dia bangun untuk berwirid pada waktu malam, lam yajid nasyatan wala halawatan faghalabathu 'ainahu far'al faqir. Waktu malam dia nak bangun untuk berwirid, lam yajid nasyatan, dia rasa malas dan tidak ada rasa kenikmatan, kemanisan untuk beribadat, beramal. Maka mata dia ngantuk, lalu dia tidur, maka dia bermimpi si fakir yang dilihat pada waktu siang tadi, qad ji'a bihi, telah datang kepada dia, mamdudan faqila lahu, telah dibawa kepada dia, maka dikatakan kepada Imam Junaid, kul lahmahu fa innaka irtabtahu, kul lahmahu fa innaka irtabtahu, makanlah daging dia kerana sesungguhnya kamu telah mengatakan perkara yang tidak baik kepada dia. Bukan kata apa pun, dia cuma kata kalau budak ni pergi bekerja kan lagi bagus daripada dia minta-minta kan. Apa yang Imam Junaid kata? Dia kata, faqala subhanallah innama kana khatira. Subhanallah, itu hanyalah pintasan, bukannya ucapan dia kepada budak itu pun. Dia hanya pintasan dalam hati saja. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imam Junaid tadi, mithluka la yusmah lahu bihadha. Orang seperti kamu tidak layak langsung untuk berprasangka demikian. Imam Junaid dengan kedudukan dia yang tinggi itu, dia tak patut ada satu lintasan hati yang demikian. Wa qad uqiba ba'dhum ala talabi syai'in min asy-syahwati al-mubahah. Banyak kisah-kisah ada yang dinyatakan di sini bahawa golongan-golongan arif juga diberikan uqubah atau balasan di atas kehendak mereka pada kehendak nafsu dalam menuntuti perkara-perkara nafsu syahwat yang harus. Nak melayan nafsu syahwat yang harus pun tidak boleh, litarkihi husnul adab, kerana mereka meninggalkan adab yang laiq bihim, adab yang selayaknya dengan mereka. Banyak. Jadi sekolah sekadar itu ingat, kalau ada lagi sikit ni nak sambung panjang pula. Jadi kesimpulannya, Sayyatul Arif itu kadang-kadang nampak lebih teruk daripada keburukan orang awam, berlipat kali ganda dosanya kerana dengan kedudukan mereka. Jadi mereka tak ada sepatutnya perkara-perkara yang buruk. Bahkan perkara baik itu pun kadang-kadang tidak layak dengan mereka, ataupun perkara yang harus itu pun kadang-kadang belum layak lagi dengan mereka, dengan kedudukan mereka. Itu termasuk dalam bab Sayyatul Abrar, Hasanatul Abrar, Sayyatul Muqarrabin, iaitu kebaikan orang-orang yang baik terkadang itu masih lagi menjadi keburukan pada orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.